Ya, bila datang perintah hijrah, maka Allah SWT telah pun mewahyukan kepada Nabi kita supaya melepaskan para sahabat seorang demi seorang untuk berhijrah. Kalangan mereka ada yang gagah macam Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah berkata kepada golongan musyrikun, siapa yang ingin ayahnya kehilangan anaknya, maka marilah berlawan dengan aku. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, maka marilah lawan dengan aku. Dan siapa yang ingin isterinya menjadi janda, marilah berlawan dengan aku. Maka tidak ada seorang yang menyahut panggilan Umar Khattab radhiyallahu an, kerana Umar Khattab ni terkenal sebagai seorang panglima yang handal, ditakuti oleh semua orang. Dan ada di kalangan mereka yang terpaksa berhijrah meninggalkan kepentingan mereka, seperti contohnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang terpaksa meninggalkan perniagaan dia, gedung perniagaan dia, sampai berhijrah ke Madinah dan jadi miskin, jatuh miskin. Ya, tiba-tiba Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, jangan berhijrah dulu, moga Allah menjadikan untukmu seorang teman. Maka Abu Bakar ini memahami dengan cepatnya Rasulullah mengkehendaki beliau menjadi teman dalam perjalanan yang penting ini. Maka Abu Bakar lekas-lekas pergi membeli unta yang paling mahal, yang paling kuat, dengan tujuan untuk menjadi kenderaan tunggangan mereka. Bijaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, akhirnya Nabi telah pun memberitahu kepada Abu Bakar untuk keluar pada waktu yang tidak disangka-sangka, dan Nabi telah menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mengembalikan barang-barang yang ditinggalkan oleh golongan musyrikun Mekah kepada Nabi. Kerana Nabi ni jadi macam bank. Jadi bila mereka tinggalkan harta, mereka ni sebahagiannya tidak menentang Nabi. Jadi Nabi nak barang-barang mereka ni dikembalikan dengan selamat. Tengok Nabi kita, walaupun nyawa terancam tapi masih lagi memikirkan kepentingan untuk orang-orang lain. Nabi suruh Sayyidina Ali duduk untuk mengembalikan wadi'ah. Wadi'ah ni berarti amanah-amanah yang ditinggalkan. Kemudian Nabi pun dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah bergerak, dan sebelum itu Nabi mendapatkan bantuan daripada seorang nama dia Abdullah bin Arqat ataupun Uraiqat untuk menunjukkan jalan. Maka mereka telah pun berehat ataupun berlindung di Gua Saur ni selama 3 hari 2 malam. Ya. Dan datang Abdullah bin Abu Bakar untuk mengupdatekan apa-apa perkembangan di Mekah setiap waktu. Manakala anak kepada Abu Bakar pula, namanya Asma, kakak kepada Aisyah, datang untuk bawa makanan. Dan dalam peristiwa ni, kalau tuan-tuan tahu, Nabi SAW dengan Abu Bakar, mereka telah pun menghantar seorang nama dia Amir bin Fuhairah, yang tujuan dia untuk bawa kambing-kambing mereka untuk melalui kawasan ni bagi menghilangkan kesan-kesan perjalanan yang dilakukan oleh Abdullah dengan Asma, menghantar makanan dan mengupdatekan itu. Jadi tuan-tuan lihat, dalam Islam sebenarnya segala perkara itu berlaku dengan sistem. Ya, jadi negara-negara maju menjadi maju kerana mereka ada sistem. Orang Islam tak ada sistem masalahnya. Jadi bila tak ada sistem, kita tidak dapat bergerak laju dan maju ke depan. Jadi Rasulullah menunjukkan kita dalam peristiwa penghijrahan ini, Nabi sengaja melalui jalan-jalan berliku dan susah, sedangkan baginda mampu untuk menjemput datang Burak. Burak ini adalah kenderaan rasmi para anbiya, kata Dr. Omar Hashim. Tetapi tidaklah dipanggil Burak untuk datang, kerana kalau Burak datang selesai masalah. Jadi tak adalah sistem. Nabi nak mengajar kita sistem. Jadi dalam hidup ini mesti ada sistem, mesti ada perancangan, mesti ada takhtit. Barulah hidup kita menjadi lebih sempurna. Jadi Nabi malam di sini selama 3 hari 2 malam, maka Allah SWT mengutuskan burung merpati dan mengutuskan laba-laba untuk buat sarang dan bertelur agar menampakkan kepada musyrikun yang mencari-cari Nabi, tak logik masuknya manusia dalam lubang ini, dalam gua ini, sedangkan ada sarang lalaba, ada pula burung merpati sedang bertelur. Ini semua kerja Allah, kerana Allah menjelaskan wa makaru makallahu Allahu khairul makirin. Orang buat perancangan tapi perancangan Allah itu lebih hebat. Dan mereka sendiri telah tertipu. Nabi keluar daripada rumah Nabi dan menaburkan pasir di atas kepala-kepala musyrikun yang mengawal di luar itu. Dan akhirnya datang syaitan sekali lagi untuk mengejutkan orang-orang muda itu, mengatakan kepadanya, kamu ni semua dah terlepas, Muhammad dah keluar. Mereka pun terkejut melihat di atas kepala mereka ada pasir. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Nabi telah pun menaburkan pasir di atas kepala golongan musyrikun yang berkawal di luar rumah sebagai tanda penghinaan kepada mereka.
Dan mereka pun merempuh masuk rumah Nabi. Dia lihat ada sekujur tubuh sedang berlindung di bawah selimut, disangkakan Nabi Muhammad. Rupanya ia merupakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, jadi perancangan Allah itu Allah sebut dalam Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka berusaha untuk membunuhmu, menghalaumu, menangkapmu, tetapi perancangan Allah itu lebih hebat dan mereka akhirnya terlepas Nabi kita Muhammad SAW. Ya, orang-orang muda ni pergi mencari Nabi sampai ke bukit, tapi tengok logik, tak sabarlah. Dia balik. Ya, Imam Ahmad ketika membaca hadis ini, beliau telah mengamalkannya. Imam Ahmad pernah diburu oleh kerajaan kerana ada satu isu dengan kerajaan. Kerajaan yang zalim nak tangkap dia, maka Imam Ahmad bersembunyi di rumah seorang sahabat selama 3 hari 2 malam. Bila lepas 3 hari 2 malam, kawannya kata, stay lah kat sini. Orang tidak dapat menangkap kamu duduk sini. Imam Ahmad berkata, tidak patut bagi aku sebagai pengkaji hadis. Aku baca kisah Nabi, aku berlindung di satu tempat 3 hari 2 malam. Aku membacanya hanya setakat bacaan. Aku kena amalkan. Jadi sekarang mereka memburu aku macamlah mereka memburu Nabi. Maka aku layak duduk di rumah kau 3 hari 2 malam. Ikut Nabi dalam perkara yang susah dan juga senang. Bukan ikut bab senang saja. Jadi bab susah pun kena ikut juga. Begitu kefahaman para ulama hadis ni kepada hadis-hadis yang mereka baca. Kalau kita baca hadis ni, amalkan benda yang kita suka je. Tapi para ulama mereka membaca dan mengamalkan semua benda, senang ataupun susah. Nabi berada di sini 3 hari malam, kemudian Nabi pun bergerak pergi dengan pimpinan seorang kafir namanya Abdullah bin Arqad. Menunjukkan kepada kita harus mendapatkan bantuan daripada orang kafir yang mahir. Asal saja kita tidak teraniaya dan ada satu kontrak yang dapat menyelamatkan kita daripada penganiayaan mereka.